Tadi sudah Zulfitri menyebut tentang pendidikan umumnya. Kita kena ingat, ya, mutu pendidikan negara ini memang menjadi polemik juga. Saya di parlimen saya selalu bangkitkan. Kalau negara ini nak maju, dia mesti beri tumpuan bidang pendidikan. Jangan sampai tanda sekolah pun tak dibaiki, kemudahan makmal pun tak cukup, sekolah guru kadang tak cukup, dan makmal pun tidak dapat ditingkatkan. Jadi itu kelemahan-kelemahan yang tak apa yang usaha saya sebagai ahli parlimen akan terus bertempur di parlimen mendesak kerajaan berikan perhatian. Saya beritahu ini sekiranya saya ada pengalaman sedikit. Saya selepas keluar dari universiti ada pelawaan pelbagai, tapi saya memilih untuk mewujudkan sekolah, masa itu kita panggil yayasan anda akademik, untuk membantu anak-anak miskin. Ya, anak-anak miskin yang kadang tak lulus. Masa itu Form 3 SRP atau SPM. Kemudian kita bawa dan ramai yang berjaya. Maknanya apa? Harus diberi peluang yang sebaiknya. Bukan kita nak biar mereka bersaing, betul. Tetapi kadang-kadang bersaing, ada sekolah yang sangat baik. Saya bernasib baik karena saya pergi ke Kolej Melayu Kuala Kangsar. Jadi sekolah itu agaknya baik. Tak pernah ada timbul soal guru tak cukup, makmal tak lengkap, perpustakaan itu yang tak cukup buku, tak pernah timbul. Sepanjang saya dari tingkatan 1, masa itu belum ada matrikulasi, dia tingkatan 6. Jadi saya tingkatan 1, tingkatan 6, tak ada masalah guru. Kerana sekolah itu sekolah terpilih. Tetapi keadilan sebenarnya adalah menjamin kemudahan yang sama baik bagi semua sekolah. Kalau tidak, kalau sekolah itu di Port Dickson, tidak seteruk itu, katakanlah di Manik Urai, Kelantan, di Kapit, Sarawak. Jadi anak-anak bersaing dalam keadaan yang tidak sama, tidak adil. Inilah yang saya nak tanam dengan pelajar. Kita harus berhasil, kita harus berjaya, kita harus cemerlang, tapi harus ingat nasib orang yang memerlukan perhatian dan pembelaan. Yang ini disebut dhamir, hati nurani, conscience, yang kadang-kadang tak dapat di sekolah lah. Okay. Seorang dekan Universiti Harvard. Universiti Harvard ni kita tahu di antara universiti terkemuka di dunia. Ada orang nak pertikai Harvard University. Dia menghasilkan sarjana, saintis, teknologis dan penyelidikan yang sangat tinggi mutunya. Saya mainkan dalam bidang perniagaan, dia ada Harvard Business Review yang dianggap sangat baik. Seorang dekan, mantan dekan, menulis buku Excellence Without a Soul. Maknanya pencapaian pendidikannya baik, ya. Betul lah. Macam kita sini 11A, 10A, 9A, 8A, saya salute. Tetapi dia peringatkan excellence dalam bidang ilmu dan pendidikan, tetapi tidak menjiwai, no soul. Tidak ada perasaan rahmah, belas kasihan kepada orang yang kurang bernasib baik. Masih membawa sifat perkauman, kebencian antara kaum, menghina orang miskin, membedakan warna kulit. Ini disebut excellence, yes. There's no dispute bahawa pendidikan itu telah menghasilkan anak-anak yang pintar. Tetapi malangnya, di luar universiti itu ada kelompok rakyat yang paling miskin. Langsung tidak dipedulikan dan tidak pun mengesankan. Dia tak perhati. Kita masuk Universiti Melayu nanti, atau UKM, atau UUM, mana-manalah. Cuba fikirkan bahawa di sekitar universiti itu ada kampung-kampung yang masih daif. Ada estate yang pekerja itu dianggap seperti kuli yang paling rendah hidup, yang tidak memberi kesan dhamir atau hati nurani. Ini disebut ada excellence without a soul.
Jadi dalam bidang pendidikan, saya nak peringatkan anak-anak. Alhamdulillah, mencapai keputusan saudara-saudari, anak-anak, capai keputusan yang membanggakan. Membanggakan ibu bapa, membanggakan guru-guru dan sekolah, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat. Tapi apa arti manfaat kepada masyarakat itu? Kalau tidak dilatih anak-anak yang ada conscience. Sebab itu kalau dalam kita yang beragama Islam, bila baca baru-baru ni saya ulas tentang balad, la ukhsimu bihadzal balad, itu tentang kota suci Mekah itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam disebut oleh Al-Quran yang mengingatkan tentang hidup Nabi Muhammad SAW. Itu thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Jadi ada dua. Orang yang betul-betul ada percayaan agama itu mesti ada kesabarannya dan mesti ada rahmah, sifat kasih sayang. Bagaimana ada pintar pendidikannya, profesor, tetapi tanam kebencian kepada orang lain. Belajar di universiti tinggi, tak peduli nasib orang yang derita dan miskin. Pintar tapi hina kaum lain. Ada ilmu tetapi pandang rendah kepada orang yang warna kulitnya lain atau budayanya lain. Ini saya harap pendidikan itu harus memberi kesan. Bagaimana boleh kita ringankan beban ini? Beban arrogance through knowledge or through power. Corrupt. Using power to enrich yourself and your family members and your cronies. Bagaimana boleh kita bebaskan diri daripada sikap takabur dan riak dan ujub yang pernah dikupas oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Angkuh. Oh, saya ada ilmu, saya paling pandai. Jangan. Saya paling pintar, keputusan yang paling baik. Jangan. Saya syukur saya punya keputusan. Mudah-mudahan Allah tingkatkan ilmu saya supaya saya boleh bermanfaat dan saya harus belajar lagi. Ingat ya. Ini saya ulas bab yang pertama tadi, iaitu ilmu ini mencabar kita supaya lebih tawaduk, lebih humble. Dan ini memerlukan kesabaran, warahmah, compassion, belas kasihan tengok orang lain. Iaitu yang pertama. Yang kedua yang saya tekankan ialah akui bahawa ilmu itu hanya satu tipis sedikit. Semua ilmuwan, Einstein, bila orang tanya, dia seolah-olah dia kata pasir dalam lautan pasir. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalau sudah ikuti, janganlah tak ikut ahli parlimen Port Dickson. Masa saya buat rakaman di sini, membaca hadis Rasulullah SAW, bahawa bila tanya kehebatan kita, ilmu kita, kepintaran kita itu ibarat jari dalam air lautan. Hidup, ilmu, kekuatan kita itu hanya sekadar air dari jari kita. Ilmu, kuasa, kekuatan itu adalah lautan samudera seluruhnya. Kalau saudara anak-anak ingat ini, insya-Allah boleh selamat. Dia hilang ketakburan, keangkuhan yang ada pada kita.